أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وأنعم على هذا النبي الكريم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pertamanya tuan-tuan, sama-samalah kita berniat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Radina billahi rabba, kami redha Allah Tuhan kami. Wa bil islami dina, kami redha Islam cara hidup kami. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, dan kami juga redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Allahumma barik lana fi Ramadan. Ya Allah, berkatilah kehidupan kami dalam bulan Ramadan. Wa a'inna fihi 'ala siyam, bantulah kami untuk berpuasa di dalamnya. Wal qiyam, mendirikan malamnya. Wa ghaddil basari, menundukkan pandangan. Wa hifdzil lisan, dan bantulah kami untuk menjaga lidah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan taufik dan hidayah daripada Allah, kita dapat bersama-sama duduk dalam rumah Allah, menjadi orang yang bertuah insya-Allah dengan hati yang ikhlas, menyambut Ramadan dengan majlis ilmu. Moga-moga kita digolongkan oleh orang-orang yang diterima amalan ibadah mereka, termasuklah amal ibadah kita datang untuk menuntut ilmu agama Allah. Saya diberikan tajuk sejak 2-3 bulan ataupun lebih dah, lama depa tempah 3-4 bulan tak silap saya. Tajuk alam kubur ni, suasana di alam barzakh. Walaupun tajuk bagi lama dah, baru tadi minggu ni je kan, biasalah penyegan, baru ulang kaji sikit-sikit, tak sempat tuan. Tengok balik hadis-hadis kan, kitab-kitab dan sebagainya, untuk sama-sama kita melihat pada pagi ini betapa banyak
ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan kehidupan barzakh dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan suasana dan kehidupan di alam sana. Ada sekumpulan manusia yang tidak melihat alam barzakh, iaitu mereka yang melihat hari kiamat. Tu jawapan dia, tuan-tuan. Yang tengok hari kiamat, yang menyaksikan qiyamis sa'ah, berlakunya kiamat, kumpulan ini saja dia mati, kemudian dihidupkan kembali selepas sangkakala yang kedua, dan mereka tidak ke alam barzakh. Dan orang-orang yang melihat hari akhirat ni, tuan-tuan jangan berdoa pula harap-harap tak payah tengoklah alam kubur ni. Sebab yang tak tengok alam kubur, yang tidak menghadapi alam kubur ini, orang yang melihat kiamat. Orang yang melihat kiamat hanyalah orang kafir saja. Jangan berdoa pula tak mau pergi alam barzakh. Alam barzakh adalah satu alam yang akan dilalui oleh kita semua selepas kita berada di alam dunia dan sebelum kita memasuki alam akhirat. Ada ulama memasukkan barzakh sebagai akhirat, ada ulama yang mengatakan dia sebelum akhirat. Dia pintu utama untuk memasuki alam akhirat. Alam pertama yang kita duduk adalah alam arwah sebelum ni. Kemudian alam rahim, dalam perut ibu kita. Kemudian alam dunia. Kemudian kita akan ke alam barzakh, dan kemudian yang terakhir, nama pun akhirah, yang terakhir. Para sahabat bagi tahu kepada kita bahwasanya alam barzakh ini, sekiranya orang itu selamat, maka dia telah selamat daripada satu permulaan akhirat yang besar, dan dia akan selamat daripada keadaan-keadaan yang menakutkan yang seterusnya. Tetapi apabila orang itu dia tidak terselamat daripada kecelakaan dan juga azab siksa alam barzakh, maka ketahuilah dia tidak akan selamat juga untuk kecelakaan besar yang menunggunya selepas alam barzakh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita beberapa cara untuk kita berada dengan keadaan yang selesa di alam barzakh. Antaranya kita mengamalkan bacaan surah Al-Mulk pada tiap-tiap malam. Sabit dengan hadis yang sahih, Nabi menyebutkan di dalam Al-Quran ada satu surah 30 ayat, seandainya dilazimi oleh kalian, maka kalian akan bebas daripada siksa alam kubur. Hak ceramah hari ni sejam setengah, hak kita nak tengok sekali lagi apa yang jadi dalam kubur sebagainya, beramai dengan ni insya-Allah. Dan satu lagi hadis yang tidak begitu kuat kedudukannya, tuan-tuan boleh tengok dalam kitab Tuhfatul Murid, Syarah Jauharatit Tauhid karangan Syekh Al-Allamah Ibrahim Al-Bajuri. Banyak perbahasan tentang alam kubur. Dalam hadis itu Nabi ada sebut, sesiapa yang membaca surah Qul Huwallahu Ahad ketika nazaknya, ketika sakit matinya, waktu duduk tengah nak duduk nazak tu, waktu duduk tengah dekat-dekat nak mati tu, Qul Huwallahu Ahad, maka dia akan dilepaskan, dibebaskan daripada siksa azab neraka. Tuan-tuan sekalian, dunia ni macam ni lah. Dengan
umur dan masa yang begitu laju, seperti yang disebutkan oleh Rasulullah, yataqarabuz zaman, masa jadi singkat kata Nabi, itu petanda akhir zaman. Kita tak berasa ke lah ni? Seolah-olah saya duduk sini ceramah hak tahun lepas, setahun yang berlalu seperti 12 hari saja. Macam 12 hari dah. Berjalan celek, sekali lagi mai ceramah. Betul-betul macam 12 hari. Apakah yang telah kita isi sepanjang setahun tu? Idza aradta an ta'rifa maqamaka 'inda Allah, kata para ulama, sekiranya kalian nak tahu kedudukan kalian di sisi Allah, fanzur lihat dan perhatilah kehidupan kalian, fima asyghalak, dengan benda apakah Allah menyibukkan kamu. Kalau Allah sibukkan kamu dengan ilmu agama, kamu ajang orang tiap-tiap hari Quran, setiap hari kamu menghadiri majlis ilmu selepas bekerja, kamu mengajar orang ramai tentang hadis dan juga tafsir, maka begitulah kedudukan kamu yang mulia sekiranya kamu ikhlas kepada Allah. Fanzur fima asyghalak, tengok apa yang Allah sibukkan kita. Dengan masa yang cepat, masa yang begitu pantas, ada orang 2-3 hari lepas tak sempat nak berjumpa dengan satu Ramadan, maka persiapan mesti dilakukan ketika mana kita mendengar peringatan. Waktu dengar peringatan, waktu tu kita lakukan persiapan. Ada orang lepas akad nikah balik nak makan kenduri, nak balik rumah pengantin tu, dia tu hak pengantin tu dalam perjalanan menuju ke rumah, aksiden, meninggal nyawa. Maka Nabi SAW sentiasa bagi tahu kepada kita, banyakkan memperingatkan diri masing-masing dan ahli keluarga dengan kematian, kerana ia akan mengurangkan semangat ataupun perasaan untuk melakukan dosa di kalangan kita. Peringat tentang mati. Macam hari ni kita buat majlis peringat tentang kematian, suasana di alam barzakh. Apabila seseorang dalam keadaan nazak, saya mula daripada saat-saat awal kematian. Saya ada 4 chapter, subtopik yang kita akan sebut pada pagi ni insya-Allah. Yang pertama, orang yang nazak. Ada sebahagian orang dia aksiden mati. Minggu lepas seorang wanita aksiden berkecai. Suami dia mai kutip dia punya daging dia sebagainya dalam keadaan menangis. Mai kutip daging isteri. Kecai tengah jalan tu. Maka yang ni tak ada orang duduk tepi dia sebut la ilaha illallah. Yang ni dalam bahasa Arab dia panggil mautul faja'ah, kematian mengejut. Berenang, duk biasa berenang boleh, tak ada masalah. Tiba-tiba krem kaki duk tengah mana, tenggelam mati. Mautul faja'ah. Duk dalam rumah tak ada apa, duk tidur hari-hari tidur. Tiba-tiba satu malam terbakar rumah, mautul faja'ah. Dia kematian mengejut. Kematian mengejut ni kata para ulama rahatun lil mukmin. Dia adalah satu rehat kepada orang-orang yang beriman. Orang beriman dia tak ada masalah. Kerana orang beriman sentiasa merindukan Allah Subhanahu wa taala. Kita teringat tak dengan Allah? Nak berjumpa Allah, ada tak perasaan dalam hati kita? Kalau tak ada, kena cari. Mesti cari. Dia dinamakan cinta Allah, yang akan menghasilkan rindu untuk bertemu dengan Allah. Kekayaan tidak menghalang orang tu nak untuk bercinta dan merindui Allah. Pangkat yang tinggi tidak menghalang Zulkarnain untuk cinta dan merindui Allah. Muka yang tampan tidak menghalang untuk Yusuf alaihissalam mencintai dan merindui Allah. Kekayaan dunia yang begitu banyak tidak menghalang Sulaiman untuk merindui dan mencintai Allah.
Man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ah. Kata Nabi, siapa yang sentiasa merindui untuk bertemu dengan Allah, Allah pun rindu untuk bertemu dengan dia. Maka bila dia mati mengejut, yang tu rahah, satu benda besar bagi dia. Allah takdirkan dia terbakar, mati. Allah takdirkan dia tenggelam, lemah, mati. Allah takdirkan dia aksiden, hancur tubuh badan dia, mati. Rahatun lil mu'min. Kerana dia sentiasa menunggu-nunggu detik untuk menghadap Allah Azza wa Jalla. Dan mati secara mengejut itu, kata para ulama, hasratun alal kafir, penyesalan yang cukup besar bagi orang kafir, munafik dan orang-orang fasik yang menangguh-nangguhkan taubat. Umur 30 tak pakai tudung lagi, pasal apa? 50 60 nantilah ustaz. Tahu tak kata wajib? Tahu. Banyak hari ni umur 35, anak 2 orang dah. Tak semayang ke? Nantilah ustaz. 50 60 nanti kita semayang lah. Kematian mengejut akan membuatkan mereka menyesal yang tidak ada kesudahannya. Tuan-tuan sekalian, Imam Hasan Basri, dia lalu di tepi satu kumpulan orang teriak. Maka dia pun tanya, ma yubkihim, apa yang membuatkan mereka menangis? Orang jawab, kematian ahli keluarga. Imam Hasan Basri kata, subhanallah, dia terkejut. Kalau kita biasa dah. Imam Hasan Basri ni imam dari segi ilmu dan wara' dia, zuhud dia. Bila dia lalu tepi satu keluarga teriak kepada kematian mereka, dia kata, subhanallah, maha suci Allah, falyabku ala anfusihim, sepatutnya mereka menangis mengingatkan diri mereka, sebab ahli keluarga mereka yang mati tadi, dia telah selamat daripada 3 benda yang mereka belum selamat daripadanya. Tuan-tuan, ni hak mati tiap-tiap ahli keluarga kita yang mati meninggal dunia bertemu dengan Allah, 3 benda dia dah jumpa, dia dah rasa, kita belum. 3 benda tu sangat besar. Manajau minha ba'd, kata Imam Hasan Basri, yang mereka belum seselamat daripada 3 itu. Yang pertama, wajha malakil mauti wa qad ra'ah, dia dah tengok rupa malaikat maut, tengok dan dah selesai. Orang yang meninggal, dia tengok muka malaikat maut waktu dia duduk dalam rumah kita. Waktu kita duduk keliling dia tu, dia seorang saja yang tengok. Sebab tu kalau orang kapiak tu, dia terjelin, terbeliak biji mata tu. Kata Imam Hasan Basri, wajha malakil mauti wa qad ra'ah, dia dah tengok rupa paras malaikat maut, kalian belum. Wa mararatal mauti wa qad dhaq, kesakitan mati dia dah rasa, kamu belum. Tuan-tuan, mak kita yang dah meninggal, ayah kita yang dah meninggal, mak menakan kita yang dah meninggal, mereka melebihi kita 3 benda. Ni yang keduanya, mereka dah rasa sakit mati yang semua orang akan rasa. Dia sempat lihat alam hari kiamat ke, dia tak dan tengok hari kiamat ke, kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap yang bernyawa akan rasa kematian. Saya yang bercakap dan kita semua. Lagi banyak kita ingat, lagi banyak kita mendoakan kepada Allah, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Lagi tuan-tuan akan tengok para sahabat cerita yang duk nazak ni, para sahabat yang dijumpai, mereka cerita kesakitan mati ni yang semua orang akan rasa, dan Nabi akan sebut. Dan yang ketiganya, wa makanahu fil jannati awin nari faqad araf, kata Imam Hasan Al-Basri, dia kata kedudukannya di dalam syurga ataupun neraka, dia dah tahu dah orang yang mati. Macam mana? Sekejap kita tengok hadis dia. Hadis dia. Apabila seseorang itu nazak
Maka kita yang mengaji ni tuan-tuan yang mai kuliah pagi ni, mak kita nazak, ayah kita, adik kita, jiran kita, anak kita dan sebagainya, duduk di samping dia, kemudian baringkan badan dia atas lambung kanan dan mukanya menghadap ke kiblat. Kalau boleh, yang ni kiblat, maksudnya badan dia kot ni, kepala dia sini, kaki dia kot tu, bagi dia mengiring menghadap ke kiblat. Itu sunnahnya. Kalau susah dia pun tak boleh bergerak apa dah, bagi kepala belah sana, angkat sikit, kaki dia menghadap kiblat. Buat benda-benda hak Nabi ajak ni untuk memudahkan dia, memuliakan dia, untuk mengundang keberkatan Allah apabila kita buat benda yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajak. Apabila orang dia ihtidar ataupun dia nazak ni kadang-kadang ada orang sejam ya, kita boleh tahu tuan-tuan. Nazak ni dia tengok satu tempat dia, makan tak mau dah, cakap tak jawab dah, kadang seharian. Jangan biar orang-orang yang bukan mahram duk pergi masuk, duk pegang dia, angkat tangan, duk letak. Tuan-tuan, benda tu dosa, dan dia tersiksa dengan benda tu. Ni kita duk masuk, siapa nu adik-beradik berapa nu, bau kucing ke bau macam apa, berapa jauh nu bawa masuk, duk perbetul lah, duk pegang kepala, duk ni anak-anak mana, panggil anak-anak, panggil suami, panggil isteri, panggil ayah yang boleh pegang dia. Waktu nazak tu kita tengok, kita tahu Nabi kata laqinu mautakum la ilaha illallah. Sebut kat telinga dia pelan-pelan, la ilaha illallah. Jangan duk pasang Quran bagi kuat, itu juga makruh. Pasang zikir kuat-kuat duk pasang satu rumah, makruh tuan-tuan. Orang yang nazak ni dia nak tenang. Bahkan kata Amr bin al-As, ketika mana aku nazak nanti, jangan siapa yang pakai baju merah, kerana aku takut roh aku yang nak keluar tu tengok merah tu, dia sangka yang tu api, maka dia akan jadi takut. Kita duk riuh rendah tempik daripada dapur, nak beli ayam berapa ekor, nu nak masak dia beradik balik ramai. Biar suasana tenang. Kita tak duduk tang tu. Ni kita nak abang ni yang Nabi bagi tahu, kalau kita duduk tang tu, maka keadaan kita ialah kita duk risau, kita duk takut, duk tunggu no. Pintu akhirat, dimensi pintu akhirat sedang dibuka sedikit demi sedikit. Sebab tu yang diam tak kata apa dah tu. Tuhan duk buka dah no. Kita tengok malaikat Israel dalam perjalanan bersama dengan pasukannya. Pasukan dia tuan-tuan, sekali tekan hurai, duduk sekali perasaan tak ada nah. Tak ada nasib lah tuan-tuan no. Dia nak main dengan pasukan dia. Tuan-tuan, Nabi kata biar tenang suasana tu. Nabi kata pi bisik di telinga dia, la ilaha illallah. Dia yang paling elok sekali, orang yang paling rapat dengan kita, anak kita, isteri kita, suami kita, ayah kita, mak kita, ini paling rapat dengan kita. Bisik tu pula bila tengok dia tak sebut, jangan duk kata duk tepuk pipi dia pula, sebut oi. Memang kadang-kadang dia tak sebut, tapi dia dengar yang sedang nazak ni semua dia dengar, dan dia sedang melihat dua alam ketika itu. Dia nak mula melihat dua alam. Memang dia nampak hak keliling dia, siapa hak duk lalu pakai seluar pendek, cucu dia lalu dalam keadaan tak tutup aurat, semua dia duk tengok. Ni dia duk main ni, dia duk imbas habis. Ni nak bertemu dengan Allah macam mana ni. Sebab tu jangan duk bagi orang tak tutup aurat duk pergi duk tang tu lah apalah. Tuan, sebut kat telinga dia, la ilaha illallah. Sesiapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka dia ada peluang untuk masuk syurga. Dia ada peluang untuk masuk syurga selepas dimasukkan ke dalam neraka, seandainya ketika kematiannya dosanya lebih banyak daripada pahalanya.
dengan syarat akhir yang keluar daripada mulut dia la ilaha illallah. Pi bisik, jangan duduk bisik tiap-tiap minit. Bisik la ilaha illallah selang sat 2-3 minit. Bisik pula dengan lembut. La ilaha illallah sebut ayah kata. Nampak tuan-tuan? Hak ni kalau anak reti. Tak syarat ustaz tuan-tuan, tak syarat ustaz. Berapa ramai saya tengok yang bukan ustaz pun tapi reti. Orang-orang soleh yang mengaji. Dia pangku kepala ayah dia, kepala ibu dia la ilaha illallah. Untung mak ayah ni. Kemudian Nabi kata iqra'u ala mautakum yasin, baca yasin. Ada hadis nah, tak hidup bid'ah pula. Ni geng bid'ah payah agak ni. Iqra'u ala mautakum yasin, hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Hibban dan beliau mensahihkannya. Hadis sahih. Duk tepi dia baca yasin. Tuan-tuan, baca yasin jangan duk panggil orang tak tentu hala mai baca. Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin. Berapa kali dah baca? 4 kali dah baca kat Pak Long. Hak tu lagi sakit mayat. Yang baca dengan tak ada tajwid, baca tak elok, lebih menyakitkan mayat. Elok tuan-tuan ni kita sebut pagi ni semua hak persiapan tu. Nak baca yasin panggil budak-budak mak tahfiz pun, kalau hak hari ni punya jangan duk panggil hang tahun 1 tahun 2 ni, panggil hak dah habis Quran, hak bacaan dia elok. Kita sendiri baca, anak-anak sendiri baca dengan elok, dia mendapat manfaat, dia mendapat ketenangan daripada situ. Orang yang nak sakit nak mati ni, tak tahu kita salah seorang dalam masjid ni, kita jadi salah seorang, boleh jadi 2 orang 3 orang. Para ulama kata dia kena husnuzan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan ingat tuan-tuan, saya hak duk cakap, kita bila duk nazak husnuzan dengan Allah. Husnuzan macam mana? Kita bersangka baik bahawa kita akan menghadap Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maka Allah ini akan mengampunkan dosa kita. Zon macam tu. Kita zon macam tu, berbaik sangka dengan Allah, kerana Nabi sebut ana inda husni dhanni abdi bi. Aku akan berada pada sangkaan baik hamba-Ku kepada-Ku. Bila seseorang tu mati, tak kiralah siapa pun, mak ayah kita, anak kita sebagainya, tutup mata dia. Sapu tu Nabi buat benda ni, hak saya sebut ni semua Nabi buat. Yang tu hadis Imam Muslim nombor 920. Nabi tutup kepala mata dia. Sebab orang mati dia akan terbuka mata. Nak cari orang mati tutup mata, yang tu filem dengan apa nama ni, cerita di Malaysia. Kan? Orang lain semua maju dah buat filem kalau mati terbuka mata. Orang Malaysia sampai hari ni, kalau mati tutup terus. Depa ambil mana tak tahu. Kan? Orang mati dia akan buka mata dia. Dia buka mata dia, kita tutup. Kemudian lembutkan tulang-tulang sendi dia. Gerakkan tangan dia pelan-pelan, kaki dia, gerakkan sendi-sendi dia, buh minyak sikit. Letakkan satu benda yang berat atas perut dia supaya perut dia tak kembung. Benda yang biasalah, jangan tak 20 kilo pula. Biasa hak 1 kilo 2 kilo tak. Tanggalkan pakaian, salin dengan pakaian yang baru, yang nipis, yang lain yang baru. Hak tu cara ringkas. Apabila seseorang tu dia nazak, maka malaikat pun turun dengan pasukannya. Malaikat ni nama dia yang sahih adalah Malakul Maut. Israel adalah nama yang dhaif. Nama yang dhaif. Nama yang sahih Allah sebut dalam Quran, yang Nabi sebut dalam hadis-hadis yang sahih, Malakul Maut. Malaikat maut. Bila dia turun dengan 2 pasukan. Tiap-tiap kali dia turun, dan orang yang nazak ataupun yang nak dicabut roh ini akan melihat pasukan ini. Dia tengok. Dia turun dengan pasukan pertama namanya Malaikat Azab, pasukan yang kedua Malaikat Rahmat. Banyak tuan. Seorang lelaki Bani Israel, Nabi cerita
boleh tengok dalam Riyadhus Salihin, hadis itu juga hadis sahih. Dia bunuh 99 orang. Kemudian dia nak taubat. Oh, dahsyat tuan, 99 ramai ni. Bunuh. Kemudian dia nak bertaubat. Dia pergi tanya satu orang. Orang ni dia bukan alim, dia banyak zikir ya. Jenis pi yahana ya, kuliah tak mau pi. Tuan nak sebut ke benda ni? Kena buh ke? Oh, majlis selawat semangat daripada mana-mana orang ajak pi kuliah, segan. Hak ni mainan syaitan, jaga elok. Tuan-tuan, laki-laki hak nak taubat ni, dia pergi tanya seorang yang rajin ibadat. Ilmu tak ada. Zikir banyak, selawat banyak, semayang, sunat apa semua, ilmu tak ada. Bahaya tak? Bahaya. Kerana bila dia buat satu benda, dia tak tahu sah ke tidak, halal ke haram. Dia banyak aja buat. Maka apabila laki-laki hak nak taubat ni, pergi tanya dia, aku bunuh 99 orang, rasa nak taubat, boleh ke? Laki-laki tu jawab, tak boleh. Hang gila, bunuh sampai 99 orang nak taubat. Dia buat pula pisah, dia bunuh kawan tu pula. Pada muka 100 orang. Nampak tak ada ilmu? Nabi sebut sendiri dalam hadis itu, kemudian lelaki yang membunuh 100 orang itu pergi bertanya dengan satu orang manusia yang alim, ada ilmu, ibadat dan ada ilmu. Alim saja tak boleh juga, dia jadi iblis. Iblis alim tapi dia tak ada ibadat. Iblis paling alim di kalangan malaikat satu ketika dulu. Bukan satu ketika lah, sampai hari ni lah. Tapi dia tak ada ibadat. Tuan-tuan, pergi jumpa dengan orang alim yang soleh tadi, alim dan soleh tadi, dia tanya, Tuan Imam, aku berasa nak taubat dan dosa aku dah bunuh 100 orang, boleh taubat ke? Tuan Imam ni kata, ma yahulu bainaka wa bainat taubah. Apa yang akan menghalang di antara kamu dan taubat? Tak ada benda. Orang alim tu tanya, hang duduk mana? Sekian-sekian tempat. Orang alim tu kata, tempat itu tempat orang jahat. Tempat tu semua orang tak tutup aurat. Tempat tu kalau ada pesta semua lepas pi, lepas tak pi sembahyang Jumaat. Orang alim tu kata, pindah daripada tempat tu. Pi ke taman sekian-sekian. Taman Tun Sa'dun ke manakah? Dalam hadis tu dia sebutlah pi ke tempat ni. Situ kuliah banyak. Contoh saya buat nombor apa tu, saya tak ada nah, kan. Habis 10 lah. Tuan-tuan sekalian, maka orang alim tu pun nasihatkan kamu pergi ke tempat ni semua orang soleh kampung tu. Dia pun pi. Dalam perjalanan sampai ajal dia, turunlah malaikat maut dengan pasukan dua pasukan. Malaikat maut pun ambil nyawa dia. Bila malaikat maut ambil nyawa dia, roh dia siapa nak ambil? Pasukan malaikat rahmat ataupun pasukan malaikat azab? Wa qila man raq. Dalam Quran Allah sebut, kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raq. Ketika mana roh telah sampai di kerongkongan, nak ulang dah. Waktu tu malaikat maut dia tanya, man raq, siapa nak ambil ni? Ketika itu malaikat rahmat kata, aku yang ambil. Hak laki yang bunuh 100 orang tadi, aku yang nak ambil, sebab jaa taiban muqbilan biqalbihi ila Allah. Sebab dia telah bertaubat dan sedang dalam perjalanan menuju kepada Allah. Dia nak pergi berubah. Malaikat azab kata, bahkan aku yang ambil. Innahu lam ya'mal khairan qat. Tidakkah kamu tahu wahai malaikat rahmat, dia tak pernah buat kebaikan sedikit pun. Tuan-tuan, dia tak buat langsung kebaikan. Dalam hadis tu Allah hantar satu orang lagi malaikat lain berupa satu orang manusia menjadi hakim di antara dua malaikat rahmat dan azab tadi. Penyelesaian dia ialah, kamu ukur tempat si mati yang membuat dosa tadi.
Sekiranya tempat dia mati dengan tempat baik yang dia tuju itu lebih dekat, maka malaikat rahmat ambil. Dan sekiranya tempat mati dia dengan tempat jahat, tempat maksiat yang ditinggalkan lebih dekat, maka malaikat azab sila ambil roh dia. Tuan-tuan, mereka pun ukong. Hadis sahih ni, malaikat-malaikat tu pun ukong, maka mereka mendapati tempat mati pembunuh tadi yang telah bertaubat kepada Allah dengan tempat baik lebih dekat sejengkal. Lebih setapak aja tuan-tuan. Allahu Akbar. Lebih setapak saja. Faqasu fawajaduhu shibran ilal ardi tayyib aqrab. Mereka pun ukur, mereka mendapati mayat itu lebih dekat sejengkal dengan tempat baik yang sedang dia tuju. Malaikat rahmat pun ambil pergi mana? Kita tengok hadis ni. Hadis lain pula, ke mana roh baik yang dicabut dibawa dan ke mana roh jahat yang dicabut dibawa. Nak pergi ke mana kita ni? Allahu a'lam. Wallahu a'lam. Banyakkan berdoa tuan-tuan sekalian. Banyakkan berdoa. Nah, ketika malaikat maut tarik seorang sahabat nama dia Abdullah bin Abbas, dia tengok satu sahabat lain nama Amr ibn As duduk tengah nazak tuan-tuan, tapi sahabat. Ibnu Abbas tanya dia, apa yang kamu rasa wahai Ibn As? Lah ni apa kamu rasa lah ni? Ibn As duk jawab ketika tu, dia jawab, dia kata ka'annani usfurun ala miqlati zait. Dia kata aku ni seperti seekor burung yang duduk di dalam satu mangkuk ada minyak. Burung tu duduk dalam mangkuk yang ada minyak, tahtaha niran, bawah dia duduk naik api. Burung ini la yastati'u an yatira fayanju. Dia nak terbang untuk selamat pun tak boleh, dia nak mati pun tak boleh. Hak ni perasaan ataupun apa yang dirasai oleh satu orang sahabat nama dia Amr ibn al-As. Dia rasa tuan-tuan, dia yang tu dia. Nak menafas tak boleh, nak lepas tak boleh, nak mati tak boleh, nak lepas diri tak boleh. Tu keadaan yang mati tu, orang yang ditarik nyawa dia. Kata Sayyidatuna Aisyah, Rasulullah SAW kalau cerita tentang kematian Rasulullah panjang. Nabi, hadis yang masyhur, hak Nabi sebut waktu kematian dia, Nabi kata apa? Ala inna lil mauti la sakarat. Nabi kata, alangkah ketahuilah sesungguhnya bagi mati itu ada kesakitan. Tuan-tuan, adakah Nabi merasakan kesakitan ketika mati? Jawapan dia, iya. Sebahagian dari kesakitan dirasai oleh Rasulullah. Tuan-tuan buka dalam kitab Mustika Hadis, ada hadis sahih riwayat Sayyidatina Aisyah, aku tidak pernah cemburu ketika melihat orang lain yang mati dengan mudah. Tak ada apa, mati senang. Setelah aku melihat sakarat Rasulullah ketika kematiannya. Berpeluh Nabi ni, jaga pitam, jaga pula pitam pula, jaga pula pitam pula. Nabi sebut ala inna lil mauti la sakarat. Orang sedia ayak di tepi Nabi, Nabi celup, capu muka dia, celup tangan, sapu di muka dia. Ala inna lil mauti la sakarat. Kata para ulama, kesakitan yang dirasai oleh Rasulullah itu adalah buah yang terakhir daripada Allah untuk meletakkan Rasulullah pada satu tempat yang paling tinggi. Tak ada orang tuan-tuan, tidak ada makhluk yang lebih tinggi maqamnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang bahas, ulama bahas, bukan saya, ulama bahas. Betul ke ustaz orang duk sebut kata siapa yang kematian dia elok ni nampak peluh lah, dia senyum ke apa ke, hari kematian dia turun hujan. Yang tu bukan qaul yang muktamad dan yang tu bukan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat tuan-tuan noh? Hak tanah kubur tu kan. Tanah kubur semua macam tu. Sagi muka merah, sagi gigi macam-macam lah. Tuan-tuan, hak petanda-petanda itu bukanlah jawapan muktamad untuk kita mengatakan dia mati dalam keadaan baik ataupun dia mati dalam keadaan tidak baik.
Yang paling muktamad sekali ialah apabila kita tengok orang itu soleh, maka kematian dia adalah baik. Semua orang kata dia soleh, orang tahu dia ni bagus, semua orang kenal. Sembahyang dia, puasa dia, sedekah dia, tak pernah ambil hak orang, tanggungjawab kepada keluarga semua dia buat, jiran tak pernah dia sakiti, nafkah kepada anak isteri sentiasa dia bagi, hormat suami sepanjang hidup dia. Semua orang daerah, orang kampung kenal dia perangai macam tu, maka dia mati dalam keadaan yang baik. Dan yang kedua daripada Rasulullah, apabila kalian melihat satu orang yang semakin bertambah usianya, semakin baik akhlak dia dan semakin banyak ibadat dia, maka ketahuilah dia akan mati dengan husnul khatimah. Yang ni hadis Nabi. Dan apabila kalian melihat satu orang manusia yang semakin bertambah umurnya, perangai buruknya tidak berubah, ibadahnya tidak bertambah, ketahuilah kematian dia adalah su'ul khatimah. Yang ni hadis Nabi. Adapun dia mati dalam keadaan sakit, di muka dia tengok tak ada peluh, tengok dia tak senyum pun, tapi ulama besar pasal apa ni, tak ada wangi-wangian pun, tuan-tuan, hak tu semua bukan petanda yang disebutkan oleh Rasulullah. Ingat, yang tu sampingan sahaja, sampingan. Hak Nabi sebut tak sah. Apabila semua manusia memuji dia bahawa dia soleh, dia solehah, maka dia mati dengan husnul khatimah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, umur tak sah ni. Kalau kita kata mati dalam keadaan sakit merupakan tanda su'ul khatimah, Rasulullah sakit. Rasulullah sakit. Dan kesakitan Rasulullah itu adalah bukan untuk memadamkan dosa Nabi, tetapi untuk mengangkat maqam Nabi kepada yang paling tinggi. Kalau kita diandaikan, kita ditakdirkan oleh Allah mati dalam keadaan sakit, maka ketahuilah tuan-tuan, saya yang bercakap dan kita semua yang mendengar, bahawa kesakitan itu adalah kafaratun lidzunub. Allah nak padam saki-baki dosa yang ada, supaya kita menghadap Allah dalam keadaan bersih dan sesuci-sucinya. Penutup dia di mana? Waktu kita sakaratul maut. Saki-baki dosa yang ada sikit-sikit lagi tu, Tuhan bagi kat sakarat. Jangan risau, sebab satgi roh kita dia nak naik sampai ke langit 7, nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak suci, Allah nak bersih. Ketika roh kita dikeluarkan, kalau malaikat rahmat yang ambil, akan dibawa kafan-kafan daripada syurga. Saya baca terus hadis dia yang panjang. Sekiranya orang yang mati tadi adalah orang yang baik, maka ruhnya adalah ruh yang wangi. Wangi keluar. Wangian itu dapat dicium oleh kesemua para malaikat. Dan sekiranya ruh tadi ruh orang yang banyak dosanya, jauh sangat daripada Allah, maka ruhnya sangat busuk. Dosa dia ada bau dia, tuan-tuan. Ni waktu kita hidup ni pun, sebelum mati, dosa ada baunya, amal ibadat juga ada baunya yang wangi. Apabila seorang tu buat dosa atas muka bumi ni waktu kehidupan dia, sekiranya bau itu dapat dicium oleh muslim yang lain, ma jalasa muslimun bijanibi muslimin, nescaya tidak akan ada orang Islam yang duduk tepi orang Islam yang lain. Terlalu busuk. Tapi benda tu kita akan bau nanti waktu malaikat maut dia tarik nyawa kita, waktu tu kita boleh bau. Dan semua penduduk langit bau, sama ada wangi ataupun busuk. Tuan-tuan, kemudian satu hadis tentang kematian ni, kita tengok Nabi sebut daripada Bara' bin Azib. Satu hari, kata para sahabat, kami keluar dengan Nabi SAW mengiringi satu jenazah. Seorang lelaki daripada Ansar. Kemudian kami pun sampai di perkuburan. Mereka pun baru duduk nak korek liang lahat. Maka Nabi pun duduk di situ. Ini kisah nah.
kisah kematian ni, apa yang berlaku. Nabi pun duduk. Wajalasna haulah. Tuan-tuan, ramai semua pakat pi. Nabi pun duduk. Kata para sahabat, kami semua duduk keliling Nabi. Wa ka'anna ala ru'usiina at-tayr. Seolah-olah di atas kepala kami ada burung. Ni macam ni tuan-tuan, semua duduk diam je. Sahabat begitu. Semua duduk dengar dengan khusyuk. Duduk tunggu ni Nabi nak cakap apa. Semua khusyuk. Di tangan Nabi ada satu ranting yang Nabi duduk tengah cucuk di tanah. Wa fi yadihi 'udun yamkutu fil ard. Nabi duduk cucuk di tanah. Maksudnya Nabi sedang berfikir. Nabi nak cakap tu, dia nak cakap. Kemudian Nabi pun angkat kepala dia. Nabi kata, ista'izu billah min azabil qabri. Nabi kata, mohonlah perlindungan kepada Allah daripada azab kubur. Alam barzakh wujud. Dan ini antara akidah yang mesti kita pegang. Akidah kita tuan-tuan, buka dalam mana-mana kitab akidah. Antara kitab akidah yang orang kata kuatlah adalah Tuhfatul Murid tadi, Syarah Jauharatit Tauhid. Antara akidah yang kita kena pegang ialah adanya alam barzakh satu. Sebab itu banyak hadis Nabi ajak baca doa, wa a'udzubika min azabil qabri 3 kali. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min azabil qabr. Doa ni Nabi baca pagi 3 kali, petang 3 kali. Kita baca tak? Kita tak baca sebab kita kemas. Sebab kita hebat. Nabi baca 3 kali pagi, 3 kali petang. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min azabil qabr. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada azab kubur. Bukan tang tu saja tuan-tuan, tiap-tiap kali salat fardu selepas membaca tahiyat akhir, antara doa yang Nabi minta 4. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada azab jahannam. Wa a'udzubika min azabil qabri. Nampak tuan? Berapa kali Nabi minta? 5 kali sehari semalam, tiap-tiap hari dalam solat selepas baca tahiyat akhir. Fil alamin innaka hamidum majid. Doa ni 4 benda Nabi minta. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. 4 benda tu. Betul? Sebab azab kubur dia ada. Saya sambung balik. Nabi duduk tengah cucuk satu ranting kayu ke tanah. Kemudian Nabi pun duduk cucuk sambil berfikir. Nabi angkat kepala dia. Nabi kata, ista'izu billah min azabil qabr. Nabi mengulanginya. Kata para sahabat yang meriwayatkan hadis ni, Bara' bin Azib kata, Nabi ulang 2 kali, 3 kali. Waktu bila tuan-tuan? Kuliah ni Nabi bagi waktu duduk di perkuburan. Orang duduk tengah korek tu, duduk tengah korek liang tu, Nabi dan kuliah lagi. Nabi dan kuliah lagi. Tadi kita sebut tuan-tuan, suasana di perkuburan, di tanah kubur tu. Kemudian Nabi kata, sesungguhnya seseorang mukmin itu apabila dia meninggalkan dunia dan dia kembali kepada akhirat, maka turun kepadanya para malaikat bidul wujuh, muka-muka mereka putih bersih, ka'anna wujuhahumus syams, seakan-akan wajah-wajah mereka matahari. Ramai tuan-tuan, hak nak turun ni ramai. Siapa hak nampak? Orang hak nazak dan orang yang meninggal itu nampak, walaupun jasad dia masih lagi di rumah kita, masih lagi di dalam masjid. Dia dah nampak habis dah. Dia turun mai. Nabi kata akan turun mai malaikat. Hak ni kalau jenazah baiklah. Malaikat-malaikat yang muka berseri-seri. Malaikat maut pun begitu tuan-tuan. Jangan risau. Orang yang soleh, malaikat maut dia tak main garang-garang. Tengok tuan-tuan, Nabi sebut malaikat-malaikat yang berwajah berseri-seri tadi datang membawa kafan daripada syurga yang berwangi-wangian dan bau wangi-wangian daripada syurga. Seluruh makhluk bau kecuali jin dan manusia.
Semua makhluk nampak kecuali jin dan manusia. Turun tuan-tuan. Hatta tajlisu minhu maddal basar. Orang yang mati tu, yang kita tak atas apa nama ni, katil tadi ni, dia duk tengok tu mai daripada jauh bersusun-susun para malaikat. Kesemuanya wajah-wajah yang berseri seperti matahari yang sedang bersinar. Thumma yaji'u malakul maut. Kemudian malaikat maut mai kat dia alaihi salam. Nabi sebut malakul maut alaihi salam. Kemudian dia duduk di kepalanya. Tang ni tuan-tuan. Yang lain saya tak tahu, duduk di tengah perut betul-betul pusat, duduk di kaki ke di manakah, wallahu a'lam. Saya tak berani hurai lebih. Siapa nak hurai hak lebih, dipersilakan. Saya hak mana Nabi abang, hak tu saja. Sebab ilmu saya takat tu je. Takat tu saja. Maka datang malaikat maut, dia pun duduk di kepala. Fayaqul, malaikat maut akan bercakap. Ni hak nazak ni tuan-tuan. Kita duduk keliling ni, kita duduk keliling. Pada ketika tu malaikat maut turun. Seandainya kita nampak, nescaya kita akan buat badan macam tu. Kita akan pergi ke tepi begitu. Kita akan bagi ruang kepada para malaikat. Seperti mana banyak hadis Nabi memberikan ruang. Bahkan Nabi pernah solat dengan jengkit kaki kerana memberi ruang kepada para malaikat waktu semayang kepada jenazah Hanzalah. Salah satu contoh. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa duk angkat-angkat kaki? Nabi kata, terlalu ramai para malaikat, aku nak bagi ruang kepada mereka. Kemudian si nazak tadi ni yang boleh jadi duk tengah buka mata lagi, malaikat mai. Tak cari lagi. Mai dah. Kita duk kalut ni. Ayyatuhan nafsut tayyibah. Malaikat maut mai dengan, kita boleh bayang tuan-tuan, satu orang wakil daripada Allah yang nak mai jemput kita. Dia mai tu pula dengan satu pasukan yang ramainya daripada bawah ni naik sampai ke langit, penuh bersusun-susun, sambut dengan penuh keriangan dan penuh kebesaran. Pasal apa? Ni nak sambut kekasih Allah ni duduk di bawah. Man ahabba liqa Allah, hadis sahih. Siapa yang seronok untuk berjumpa dengan Allah, Allah pun duk seronok nak jumpa dengan dia. Allah hantar pi malaikat maut, buat elok-elok dengan hamba aku. Perelokkan muamalat kamu dengan hamba aku. Malaikat maut pun panggil dia dengan baik. Ayyatuhan nafsut tayyibah, wahai roh yang mulia. Tengok, kita pun seronok, malaikat maut panggil. Ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Keluarlah kamu daripada tubuh badan ini kepada pengampunan Allah dan redanya. Hak duk nazak tu dengar dah, yang nazak tu dengar. Fatakhruju, maka ruh dia pun keluar. Macam mana tuan-tuan? Nabi kata tasilu, mengalir keluar. Kama tasilul qatratu minas siqa, seperti mana air yang keluar daripada jang ataupun teko. Keluar senang je. Malaikat maut pun tarik senang saja. Fayakhudhaha, malaikat maut pun ambil ruh tadi. Senang je tuan-tuan, dia keluar senang je. Hak ni ruh yang begitu bersih, ruh yang menghadap Allah, tidak membawa sedikit pun dosa. Hati dia tak ada dendam dengki dengan orang. Mulut dia bila bercakap tak pernah nak bercakap bohong dan nak sakitkan hati orang. Harta yang dia guna tak pernah dia ambil harta orang dan harta yang haram. Anak, isteri dan suami dia, kesemuanya tanggungjawab dia buat dengan baik. Jiran dan kawan-kawannya semua dia nasihat dan dia ajak untuk melakukan kebaikan. Apa ada tanggungjawab tuan-tuan? Banyak tu. Hak tu. Bila lulus semua senarai ni, maka dia di kalangan ruh yang keluar dengan mudah tadi. Malaikat maut pun ambil, sebab ruh itu sangat merindukan Allah. Dia pun tak di tangannya, sat dia malaikat maut, maka diserahkan kepada malaikat rahmat untuk dibawa ruh itu naik ke langit. Tuan-tuan, ruh tadi ni, kita pun tengok jenazah adik-beradik kita hak duduk di bawah, dia pun habis dah nyawa, kita pun tutup mata dia, ruh dia pergi mana? Ruh dia naik ke atas, tak habis lagi. Ruh dia naik ke atas. Lepas pun bawa, siapa bawa? Pasukan malaikat rahmat bawa ni, bawa ruh dia.
Macam mana bawa roh dia, apa perasaan dia? Tuan-tuan, perasaan kita waktu tu macam itulah perasaan kita. Apa dia? Baru meninggalkan rumah, tak sat baru keluar, kita masih tertanya-tanya, oh inilah roh keluar daripada badan. Hak mana yang rasa sakit, ada yang sakit banyak, ada 10%, 20%, ada sakit 30%. Ni perasaan tu. Ustaz, kita ingat tak rumah kita Taman Tun Sakdun, Taman Brown? Ingat. Waktu roh duk naik tu kita ingat. Bahkan kalau sebut nama isteri kita, kita ingat. Sehingga kan Sayyidina Umar tanya, ya Rasulullah, a'arifu anni Umar? Waktu malaikat maut mai, suasana tengah tarik nyawa, lepas tarik nyawa, aku duk naik atas tu, a'arifu anni Umar? Aku tahu tak bahawa aku ni Umar? Nabi jawab apa? Kasa'atikal an. Macam hang la ni. Nabi kata maklumat yang dalam kepala otak, yang dalam akal kamu seperti kamu sekarang. Password Facebook dia apa semua dia ingat. Nombor password kad kredit dia apa semua dia duk ingat. Sayyidina Umar tanya, a'arifu anni Umar? Waktu tu aku kenal ke kata aku tu Umar? Nabi kata kasa'atikal an. Macam hang lah ni. Maksudnya kita akan maka roh dibawa naik, tuan-tuan, sampai ke langit dunia. Dulu kita duk teringin tengok ni dia. Hak Nabi naik Isra' Mi'raj 7 langit tu. Roh setiap orang akan dibawa naik ke atas. Pintu langit ditutup. Sama tuan-tuan, no? Hadis ni pun pintu langit ditutup, hadis Isra' Mi'raj pun pintu langit ditutup. Memang ditutup. Fayustaftah, malaikat rahmat yang bawa roh kita minta izin, tolong buka Ustaz, ada satu roh. Maka dibuka. Seluruh penghuni langit tanya, ma hadzal ruhut thayyib? Roh siapa ni yang wangi dan baik sangat ni? Oleh malaikat tu pun jawab, roh fulan bin fulan. Bila malaikat rahmat tu jawab, dia jawab dengan nama yang paling disukainya di dunia. Nabi kata bi ahabbi asma'ihi fid dunya. Dunia dulu dia suka orang panggil dia apa? Oh, dia suka orang panggil dia Datuk Seri Tun apa semua tu, bubuh semua hak depan tu. Hak itulah panggilan yang paling dia seronok orang bubuh senarai tu. Maka di langit esok orang panggil dia, malaikat akan seru dia dengan panggilan tu. Ataupun apa saja nama yang dia seronok kalau orang panggil dia dengan nama tu, maka nama itulah yang akan dipanggil. Naik langit kedua, tutup. Malaikat rahmat yang bawa dia tadi, yang iring dia ramai-ramai tadi ni, minta izin untuk buka, mereka pun buka. Malaikat seluruh penduduk langit kedua kata, ma hadzal ruhut thayyib? Roh siapa ni wangi baik ni? Macam itulah sampai ke langit kedua, ketiga, keempat, sampai ke langit ketujuh. Langit ketujuh dibawa menghadap Allah. Fayaqulullah, kata Nabi, maka berkata Allah, uktubu kitab abdi fil illiyin. Tuliskan buku hambaku pada satu tempat yang bernama Illiyin. Selamat dia. Illiyin ni satu tempat untuk orang-orang soleh. Maksudnya kalau buku amalan dia di sana, amalan dia ada di sana, maka yang tu orang-orang soleh. Ingatlah tuan-tuan, kalau nama Tuhan sebut Illiyin, orang soleh lah kita, baguslah kita. Ada satu lagi nama kita tengok, kemudian Allah sebut pada roh yang baik itu, kembalikan dia ke bumi. Nampak tuan? Rupanya dia akan turun balik. Sebab dalam syurga dan neraka sekarang ni tidak ada lagi siapa-siapa pun yang mendapat rahmat, nikmat dalam syurga, dan belum ada satu orang manusia lagi pun yang mendapat azab dalam neraka sekarang ni. Tu roh para nabi apa semua tuan-tuan, Ustaz, roh para nabi, rasul ke, orang wali ke apa ke, semua tak ada lagi dalam syurga. Bahkan Abu Jahal, Abu Lahab apa semua, roh mereka belum ada dalam neraka, semua di alam barzakh ataupun orang kafir di satu tempat. Kemudian Allah Taala kata balik roh dia ke jasad dia, kerana daripada bumi lah aku menciptakannya, tanah kepadanya lah aku kembalikannya dalam kubur.
dan daripadanya lah, daripada bumi balik, aku menghidupkannya semula, akan dibangkitkan balik nanti. Maka roh tu pun dikembalikan kepada jasad dia. Roh tu pun dikembalikan kepada jasad dia. Tuan-tuan sekalian, kemudian yang seterusnya, kita sampai tang mana? Kita sampai roh tadi kembali kepada jasad dia. Selepas roh kembali kepada jasad, yang tu waktu roh dah duduk dalam kubur. Saya nak sebut kepada tuan-tuan, semangat kita sebagai ahli keluarga apa semua ni, kita pun urus jenazah apa semua. Waktu duk urus tu, roh tidak dikembalikan lagi, kita pun urus bagiannya. Kemudian dikafankan, disolatkan dan dibawa. Saya nak peringat satu benda, iaitulah berkaitan dengan wasiat. Tuan-tuan, masyarakat Melayu ni dia tak tulis wasiat. Ingatlah, kita yang hidup ni tulis wasiat. Muda ke tua ke, malaikat maut dia tak tengok kat penalan, baru 13 takkan nak ambil. Tak. Sampai arahan umur 7 tahun dia ambil. Sampai arahan umur 2 bulan dia ambil. Sampai arahan umur 80 dia ambil. Tuan-tuan sekalian, wasiat adalah sunnah. Bahkan wasiat disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran. Tuan-tuan boleh tengok surah Al-Baqarah ayat 182 berkaitan dengan wasiat. Siapa saja kena tulis wasiat. Dan wasiat menjadi wajib ketika mana orang tu dia ada banyak hutang. Tulis tuan-tuan, zaman hari ni semua orang ada hutang. Sekali hak bercakap ni, tu kereta tu nak mohon bah, kereta, rumah. Tuan-tuan, wasiat jadi wajib sekiranya kita ada hutang. Kalau kita tak mau tulis, rugi kita. Kerana hutang dengan manusia yang sengaja dilambatkan walaupun RM1 menghalang kita daripada masuk ke dalam syurga Allah. RM1, bukan RM1. Nabi sebut sebiji kurma. Nabi tak sebut RM1, Nabi sebut sebiji kurma yang kita berhutang. Tulis wasiat tuan-tuan. Dalam wasiat yang paling penting sekali, apa yang kita hutang orang. Hak tu yang paling penting sekali. Ni dosa kita dengan sesama makhluk. Dan yang lain tu biasalah. Kalau boleh siapa mandikan kita, itu dianjurkan juga. Kita kenal satu orang ni, kita tahu dia ni mandi jenazah dan dia ni cukup bagus, dia soleh. Kita nak dia mandikan kita, kafankan kita. Tu tulis dalam wasiat. Kalau nak, kalau boleh yang solatkan saya nanti adalah salah seorang daripada anak-anak saya. Dan kebumikan saya di sekian-sekian. Jangan minta jauh tuan. Minta di Australia tu, ninggal Taman Tun. Yang tu tidak perlu ditunaikan kerana susah. Dia boleh buat permintaan, tulis dalam wasiat tu, ada hutang siapa sekian-sekian. Dan Nabi SAW pun banyak hadis yang berkaitan dengan wasiat. Banyak hadis. Tuan-tuan. Kemudian maka dia bawa jenazah kita ke perkuburan. Waktu tu jasad saja, roh tak ada. Roh duduk tengah perjalanan tadi. Maka mai ke bumi kita. Habis ke bumi kita, Nabi SAW pesan, benda yang paling diperlukan oleh orang yang mati ialah doa. Kerana sekarang dia akan disoal oleh malaikat lain pula, pasukan Munkar dan Nakir. Kita menyedihkan sangatlah bila pergi perkuburan tuan-tuan. Pergi ramai, 60-70 orang pergi. Perempuan-perempuan yang tak tutup aurat ni tak payah pergilah kubur. Membuatkan para malaikat rahmat lari daripada tempat tu sebab maksiat tu. Siapa sayang mak ayah dia, ahli keluarga dia yang meninggal dunia, dia tengok maksiat, dia pergi habaq kata saya minta maaf, duduk tang lain. Tu tuan, kalau dia sayang mak ayah dia. Kita hari ni di perkuburan, kita tengok yang tak tutup aurat berlambak-lambak mai. Saya maksudkan tak tutup aurat ni hak pakai ketat pun saya sebut tak tutup aurat lah. Haram juga tuan, benda haram bawa pergi ke kubur. Waktu tu kita nak para malaikat rahmat apa semua didoa dengan baik-baik.
Pi ramai 60-70 orang yang tolong di perkuburan ni, ada 20 orang, 15 orang. Hak lain tu apa dia? Grup sana ada 6 orang. Masing-masing duk tunjuk handset, duk bluetooth hang aku, duk sembang ha ha ha. Grup sana ada 4-5 orang duk tunjuk baju lepa, tudung lepa lah. Hang nak main kubur pakai lawa-lawa, dia kata bila lagi nak pakai. No grup belah sana, geng rokok dan hil apa semua ni, 7-8 orang tu lagi ramai. Duk buat kerja haram kat tanah kubur. Duk isap rokok. Gelak gelak aku. Tuan-tuan, sehingga saat itu roh ataupun yang mati itu masih melihat suasana itu, dan dia mencari-cari mana saudara maranya yang membacakan kepadanya doa dan juga Al-Quran. Yang paling dia tengok adalah anak dia, isteri dia, suami dia, mak dengan ayah dia. Hak ni yang paling dia tengok. Hak ni yang paling dia cari. Roh waktu tu dia masih melihat. Seawal dia ditarik nyawa dalam rumah tadi tuan-tuan, sampai nak masuk tu dia duk tengok lagi siapa yang buat apa ni, yang duk buat apa, dia duk tengok lagi. Ni suasana yang macam ni cukup tak maunya tuan-tuan. Suasana yang sebab dosa dia membuatkan para malaikat jauh daripada tempat tu. Dosa. Okey, kemudian dia pun dimasukkan jasad kita lah, jasad kita. Orang pun ambil, pun masuk. Tanam. Baca talqin ke tak baca talqin, ikutlah benda sunat. Baca pun tak apa, tak baca pun tak apa. Nabi buat tazkirah terus tadi tuan-tuan. Nabi buat tazkirah terus. Maka laki-laki tadi pun ataupun si jenazah tadi dimasukkan. Malaikat mai terus ke? Tak lagi. Kita yang duduk atas ni hak teriak, hak tak teriak, hak buat teriak, hak ingat kata mayat dan sebagainya lah. Pakat balik. Nabi kata, apabila mereka melangkah kaki balik, tengok mayat dan ruh yang ada tadi ni, hatta yasma'a qar'ani alihim. Ini juga disebut dalam hadis yang sahih. Nabi kata jenazah tadi mendengar bunyi derapan kasut yang terakhir yang melangkah kaki meninggalkan kubur. Nampak tak tuan-tuan? Dia nampak, bahkan dia dengar semua. Nabi kata ketika mana dia mendengar suara dan derapan kasut yang terakhir, ahli keluarganya meninggalkannya, ketika itu datanglah malaikat. Siap. Waktu tu mai malaikat Munkar dan Nakir. Seandainya ruh itu baik. Waktu ni yang ruh dikembalikan kepada jasad tuan-tuan. Waktu tu ruh masuk balik ke dalam jasad, dikembalikan ke dalam jasad. Waktu ni kalaulah rohnya baik, mai satu orang kat dia. Mai satu orang kat dia, rupa yang elok. Dia pun tanya, man ant? Roh tadi bercakap, roh dengan jasad tadi, dia kata, hang siapa? Dengan rupa parah yang baik, rupa yang berseri-seri. Kamu ini tidak dilihat kecuali dalam kebaikan. Roh tadi pun kata apa tuan-tuan? Ana amaluka salih. Aku adalah amalanmu yang mulia. Amalanmu yang baik. Saya tengok. Ana jali suka hatta taqumas sa'ah. Aku akan duduk di sisi kamu sampailah berlakunya kiamat. Tuan-tuan, kalau amalan kita baik, amalan tu dia akan main dengan rupa bentuk orang, muka yang berseri-seri, dia teman kita sampai kiamat. Kemudian dia bagi tahu pula, saufa ya'ti kamalakan. Dia kata fulan, dia panggil nama kita, amalan kita ni, haduk tepi kita. Dia kata ni, saya akan mai 2 orang malaikat. Hang jangan takut. Arhamu bika min abika. Arhamu bika min abika wa ummika. 2 orang malaikat tu lebih menyayangi kamu daripada ibu dan ayahmu menyayangimu. Pasal apa tuan-tuan? Pasal orang bagus. Dia kata hang jangan risau. Satgi 2 orang malaikat mai, tapi depa baik. Fayas'alanika kadza wa kadza.
fa'ajibhuma wa qul kadza wa kadza. Amalan baik kita kata sagi depa akan tanya soalan 1, kamu jawab macam ni. Soalan 2, hang jawab macam ni. Soalan 3, hang jawab macam ni. Kita waktu tu tarik nafas lega. Lega sangat. Pasal apa? Pasal amalan kita amalan yang baik dan kita orang yang soleh. Maka datang malaikat. Bila datang malaikat, 2 orang tadi, Munkar dan Nakir. Ada orang disoal seorang malaikat saja. Supaya apa? Tidak memberi tekanan kepada dia. Ada orang disoal 2 orang malaikat. Ada orang yang tidak disoal, orang mati syahid. Orang yang berperang fi sabilillah, syahid dengan ikhlas, dia tidak lagi disoal oleh Munkar dan Nakir. Tak tanya dah, tuan. Tak tanya dah. Roh mereka berterbangan di dalam syurga, di dalam paruh burung-burung hijau. Yang tu ada juga dalam kitab Tuhfatul Murid. Haknya roh orang-orang yang mati syahid. Ada orang ditanya, 2 orang malaikat tanya dia. Yang ni tanya, yang ni tanya, yang ni tanya, yang ni tanya. Ada yang sehari, kata para ulama, ada yang 40 hari, ada yang sampai macam itulah. Ikut tahap orang. Setelah dikembalikan, dia, para malaikat tu pun tanya dia, man rabbuka. Tuan-tuan, soalan ni semua orang dah tahu, tetapi tak semua orang boleh jawab. Sebab ketika itu kita bukan jawab dengan lidah kita macam kita hidup di dunia sekarang ini, tetapi kita jawab dengan amalan kita. Bisa biqatil a'mal. Amalan kita yang akan menggerakkan mulut kita untuk menzahirkan apa yang ada dalam hati kita, sama ada nifaq, syirik, iman, ataupun benda yang selama ni kita pendam. Hari ni kita buh kepiah, kita main masjid dengar kuliah, oh Islam. Buh dalam kad penalan tulis Islam. Satu hari kita duduk dalam kubur, bila malaikat tanya man rabbuka, ada orang boleh jawab, ada orang tak boleh jawab. Tuan-tuan, roh yang baik ni, kata Rasulullah, dalam duk kena tanya ni, dia nampak seolah-olah matahari nak terbenam. Ini ada hadis. Dia nampak matahari nak terbenam, maka dia kata apa? Dia kata utruka ni, tinggalkan aku. Sebab solat asar nak habis waktu dah. Tuan, dia antara ingat dengan tak ingat dunia ni. Nampak tak tuan? Sibuk duk fikir tentang lah ni alam apa, alam barzah dengan sempit yang luas. Ni malaikat ni lah yang dulu kami duk dengar kuliah dulu ni, Munkar dan Nakir. Tiba-tiba dia nampak macam matahari nak tenggelam. Tuhan bagi nampak kat dia. Dia sebut kat malaikat, dia kata utruka ni, pilah lain saat, pi ke lain saat, pi tempat lain saat. Sebab matahari dah nak terbenam, aku tak mau terlepas dia. Maka Munkar dan Nakir kata, ya Abdallah, wahai hamba Allah, kamu telah pun memasuki satu alam yang tiada lagi amal padanya. Tak ada dah tuan-tuan, tak ada dah baca Quran, tak ada dah sedekah, tak ada dah puasa sunat, tak ada dah bangun malam, tak ada dah tuan-tuan. Kata malaikat tu, alam ini wahai fulan bin fulan, kesemuanya perhitungan semata-mata. Hitung alam ni adalah alam hitung. Nabi kata, malaikat kedua Munkar dan Nakir tadi pun tanya kepada orang soleh tadi, roh yang soleh, man rabbuka? Dia jawab, Rabbi Allah, agama aku Allah, Tuhanku Allah. Ma dinuka? Apakah agama kamu? Diniyal Islam, agamaku Islam. Madza taqulu fir rajulil ladzi bu'itsa ilaikum? Apa yang kamu kata kepada lelaki yang telah diutuskan kepada kamu? Huwa Rasulullah, dia pesuruh Allah. Mulut kita akan jawab, amalan kita melalui amalan kita. Bagaimana kamu tahu? Kita tak tengok Rasulullah, macam mana kita tahu dia pesuruh Allah? Kita baca kitab Allah, kita akan jawab, qara'tu kitab Allah, aku baca kitab Allah, maka aku beriman dengannya dan aku percaya dengannya. Satu suara, kata Rasulullah, berseru daripada langit, an sadaqa abdi, hambaku telah berkata benar, fafrishuhu minal jannah,
Sediakan dia dengan tempat tinggal seperti syurga. Tak masuk syurga ya tuan-tuan, tapi Allah suruh buat macam syurga dah. Allahu Akbar. Selesa dah tuan-tuan, selesa dah. Roh dia saja kaduk tang tu. Nanti kita tengok. Mai suara daripada langit ketika tu, lepas kita lulus soalan demi soalan selesai. Habislah tuan, bukan dia nak tanya sampai setahun. Malaikat Munkar Nakir dia tanya sekali tu je. Kalau orang soleh, habislah. Mai suara daripada langit, sediakan tempat dia seperti syurga. Wa albisuhu minal jannah, pakaikan kepada dia pakaian syurga. Waftahu lahu baban ilal jannah, buka, tunjuk kat dia satu pintu terus sampai ke syurga. Tuan-tuan, Allah suruh para malaikat buka pintu syurga daripada alam dia ni, daripada kubur dia, nampak sampai ke syurga. Bila malaikat yang Allah arahkan buka satu pintu syurga, nampak daripada tempat tinggal kubur dia, maka mai wangi-wangian syurga kat dia. Lepas tu kubur dia jadi luas, maka dia berdoa, ya Rabbi ajil bis-sa'ah, ajil bis-sa'ah. Apa dia tuan-tuan? Ya Allah, cepatkanlah kiamat. Kiamat ya tuan-tuan waktu tu. Tak kiamat lagi. Yang tu baru alam barzakh. Tuan-tuan, panjang lagi perjalanan masih sangat jauh di padang mahsyar. Habis padang mahsyar berdiri depan Allah nak timbang, habis berdiri timbang nak lalu titian sirat. Jauh lagi. Maka bila buka satu pintu syurga ni, dia pun tengok lubang tu menuju terus ke syurga. Mai wangi-wangian kat dia, kubur dia pun jadi luas. Dia pun berdoa kepada Allah, ya Allah, percepatkanlah kiamat. Kemudian orang kafir pula tuan-tuan, wal iazubillah, yang ni kita minta lindung daripada Allah. Selalulah mohon kepada Allah, janganlah roh kita roh orang yang tak baik tuan-tuan. Kata Rasulullah, orang kafir, roh yang tidak baik, bukan kafir, roh yang tak baik pun, ataupun yang tidak baik, dosanya lebih banyak bila dia meninggalkan dunia. Malaikat mai dengan muka yang hitam tuan-tuan, sudul wujuh. Malaikat ni, kalau cerita malaikat ni, bila dia buat muka garang begini tuan-tuan, apabila dia melihat kepada penduduk neraka, nescaya pitamlah penduduk neraka dengan muka mereka yang bengis. Dia tengok je tuan-tuan, tak cerkah lagi, dia tengok je. Hak ni kalau ruh tu ruh yang tak baik tuan-tuan, mai malaikat sudul wujuh, malaikat yang hitam rupa mereka, bersama dengan mereka pakaian yang lusuh dan busuk, lalu dipakaikan kepada mereka ke semua pasukan malaikat yang diketuai oleh malaikat maut itu. Di belakang dia kesemuanya malaikat azab. Nabi kata kesemuanya muka bengis. Bayang tengok tuan-tuan, dahlah kali pertama tengok malaikat, hak mai turun tu pula malaikat maut pun turun dengan muka yang bengis. Para malaikat yang bersusun-susun tu semua muka garang, maddal basar. Malaikat maut pun mai duduk di kepala dia macam tadi juga. Ayyatuhan nafsul khabithah, wahai roh yang keji, keluarlah kamu kepada kemurkaan Allah. Tuan-tuan, bila dia sebut macam tu, Nabi kata roh tadi bertempiaran dalam badan dia. Tatafarraqur ruh, fatatafarraqur ruh. Roh tadi ni dalam tubuh badan orang tu nak keluar tuan-tuan, nak keluar. Kata Nabi, thumma yantazi'uha, kemudian direntap oleh malaikat maut. Rentap tuan-tuan, rentap. Kama yantazi'u as-sufudu minas sufil mablul. Nabi kata rentap tadi, nak rasa sakit tak sakit, seperti mana kita tarik duri-duri yang melekat pada bulu kambing yang sedang basah. Duri lekat kat bulu kambing basah, nak tarik dia macam tu tuan-tuan. Bahkan sehingga terkeluar bulu kambing setiap duri yang ditarik. Begitulah nyawa orang-orang yang bawa roh yang busuk, yang jahat.
yang keji untuk menghadap Allah direntak oleh malaikat maut. Fayakhudhuha, dia pun ambil pakaikan pakaian yang busuk tadi, masuh tadi pakaian yang busuk, bawa pergi ke langit. Lalu malaikat azab, tak sah ni malaikat azab, setiap kali lalu mereka akan kata, ma hadhihi ruhul muntinah, ni ruh siapa yang busuk teruk sangat ni. Mereka pun jawab, malaikat pun jawab, ini ruh fulan ibn fulan. Nama siapa? Nama kita. Nama Facebook kan, nama Twitter, nama ni orang panggil kita ni. Hak nama mak ayah bagi tu. Ada manusia hari ni mak ayah bagi nama elok dah. Nama Safiyah binti Abdullah. Oh tak mau, nak buah Katrina. Nak buah Katrina. Oh tak bagi panggil, jangan panggil ni kampung lah, panggil Salma. Panggillah Katrina. Tak payah. Satu masa esok dia akan diseru dengan nama yang paling buruk bagi dia di atas muka bumi. Malaikat langit sampai ke langit pertama, malaikat azab minta izin. Tuan-tuan, malaikat yang jaga langit pertama lain, langit kedua lain. Malaikat azab minta izin, la yustaftah, langit tidak dibuka. Tuan-tuan, langit tidak dibuka. Subhanallah. Habis tuan-tuan, nak pergi ke mana tuan-tuan? Roh mereka pergi ke mana? Roh mereka pergi ke mana bila langit tidak dibuka? Allah sebut dalam Quran, la tufattahu lahum abwabus samaa'i wa la yadkhulunal jannah. Nabi baca ayat Quran ni, ini hadis Nabi. Ketika Nabi duk cerita panjang ke sahabat ni, suasana malaikat maut mai, Nabi sampai kat sini, sampai kepada roh orang-orang jahat dibawa. Kemudian pintu langit pertama tidak dibuka. Nabi baca ayat ni, Nabi kata pintu langit tidak dibuka ketika tu. Allah sebut dalam Quran. Nabi istishhad dengan ayat ni. Wala yadkhulunal jannah, mereka takkan masuk dalam syurga. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sehinggalah seekor unta boleh masuk ke dalam lubang jarum, barulah puak-puak ni masuk syurga. Tuan-tuan, lubang jarum, unta nak masuk bila? Jawapan dia tak masuk dah. Samalah seperti mana roh-roh busuk, roh-roh hina yang membawa dosa yang begitu banyak, yang tak heran buat dengan orang kerosakan di atas muka bumi Allah. Dia naik esok, Tuhan tutup pintu langit, hang jangan masuk. Pergi ke mana? Sekejap kita tengok. Allah pun sebut dalam keadaan pintu langit tidak dibuka, Tuhan pun sebut dengan satu seruan, uktubu kitabahu fi sijjin. Ini nama tempat tak elok, sijjin. Amalan-amalan orang yang tak elok duduk di sijjin. Allah sebut dalam Quran kataan sijjin, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Nampak tuan? Buku-buku amalan orang-orang yang fajir, yang fasik ada dalam sijjin. Kita nak illiyin tuan-tuan, kita nak illiyin. Apa jadi tuan-tuan? Nabi kata fatutrahu ruhuhu tarha, kemudian dicampak rohnya. Hina sungguh dah ni, hina sungguh dah. Dahlah tadi tak boleh masuk, Allah campakkan pula roh dia, wal a'yadzubillah. Banyak-banyaklah pohon kepada Allah tuan-tuan sementara kita duduk hidup ni. Nabi baca pula Quran. Ayat Quran bila Nabi kata roh mereka dicampak, Nabi baca pula ayat Quran surah Al-Hajj ayat 31. Wa man yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-ruhu fi makanin sahiq. Sesiapa yang mensyirikkan Allah, seolah-olah dia jatuh daripada langit kemudian disambar oleh burung, ataupun dihumbankan rohnya pada satu tempat yang membinasakan. Tang mana humban roh ni tuan-tuan? Tang ni Al-Hajj 31 ni, sebahagian ulama tafsir kata ketika itu Nabi yang baca ni ayat ni,
Waktu naik, tutup pintu langit ditutup oleh para malaikat, roh dia dipegang, dicampak turun pergi ke bawah. Pergi mana tuan? Kembali ke dalam jasadnya dulu. Masuk balik jasad dia. Sebab apa? Nak tanya dulu. Masuk balik dalam jasad dia, maka datanglah dua malaikat, Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar dan Nakir pun mai tanya dia, Man Rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Tuan-tuan, Nabi kata, dia jawab apa? Dia jawab, la adri. Dalam bahasa Arab ni dia nganga. Ketika itu dia faham soalan itu, iaitulah siapa Tuhan kamu. Jawapannya mudah saja, Tuhanku Allah. Tetapi mulut dia seolah-olah dikunci, kerana amalan baiknya tiada untuk membuatkan dia boleh jawab Rabbi Allah. Dia jawab la adri, aku tak tahu. Keluar daripada mulut dia kata Rasulullah, aku tak tahu. Malaikat tanya, Madinuka, apa agama kamu? Dia kata dua kali lagi. Nabi sebut, dia kata la adri. Dia terkejut tuan-tuan dengan soalan tu, dia terkejut. Dia kata tak tahu. Kemudian soalan ketiga, apa yang kamu i'tiqad kamu kepada lelaki yang dihantarkan kepada kamu? Rasulullah lah. Kalau kita jawab huwa Rasulullah, orang yang membawa ruh dan amalan yang buruk, dosa yang banyak, dia akan jawab la adri, aku tak tahu. Maka dia diseru daripada langit, iaitu dengan seruan dia telah berbohong, sediakan tempatnya seperti dalam neraka, bukakan kepadanya satu pintu yang terus menuju ke neraka. Maka kata Rasulullah SAW, ketika itu kepanasan daripada neraka datang melalui pintu yang dibuka, duk kena dia. Duk kena dia. Maka dia pun duduk dalam itu. Bumi semakin lama semakin menghimpit dia. Nabi kata hatta takhtalifa fihi adla'uhu, sehinggalah tulang temulang dia bertemu di antara satu sama lain, dan bermulalah azabnya. Hadis tadi diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Sebelum ni saya tak sebut. Depa duk kalut telefon lah apalah. Ni pergi rujuk Imam Bukhari. Kan? Ada satu orang tu, dia tegur hak ni. Lah kali saya tanya dia, di rumah ada kitab apa? Ada 2 kitab ya? 2 saja. Kitab kecil satu, dua kitab kecil. Sahih Bukhari apa pun tak ada kan. Tapi hak dia tegur tu macam-macam. Saya kata guna 2 kitab tu ajalah. 2 kitab tu lah. Saya kata, cik saudari oi, ada ratus ribu lagi hadis lain. Ada Sahih Ibnu Hibban, ada Sahih Ibnu Khuzaimah, ada Mustadrakul Hakim, ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim. Hak tu baru 0.1% ilmu hadis. Hak tu ada di rumah tu, tuan-tuan. Jadi tak apalah saya sebut kat tuan-tuan, hak mana yang pandai rujuk tu boleh buka. Tuan-tuan, kemudian waktu duduk alam kubur, antara azab dalam alam kubur, tuan-tuan, pergi sebelah kita berhenti. Nak kat 2 jam dah tu kan. Pergi sebelah kita berhenti. Hadis Nabi, tuan-tuan dengar ni, hadis Nabi. Hak ni juga dalam Sahih Bukhari. Satu hari, hadis ni riwayat Samurah bin Jundub. Habis mayang subuh, ni dalam alam kubur tuan-tuan. Habis mayang subuh, Nabi pun palingkan muka dia tengok kami macam ni lah. Nabi kata, semalam ada siapa-siapa mimpi tak? Nabi tanya. Sahabat kata tak. Kemudian Nabi cakap lagi. Nabi tanya lagi. Nabi kata, ada tak siapa-siapa mimpi semalam? Cuba ingat elok. Dia berkata tak. Kemudian Nabi kata, akan tetapi semalam aku mimpi. Aku jumpa 2 orang lelaki. Saya tak baca ada hadis ni, saya terus terjemah kat tuan-tuan. Nabi kata, semalam aku mimpi ada 2 orang lelaki. Hadis ni berkaitan dengan azab kubur. Hak tuan-tuan nak tahu ni, dalam kubur ni ada azab tak? Ada. Macam mana jenis azab orang kena? Ni dia.
Nabi kata semalam aku mimpi dua orang laki-laki mai dekat aku. Fa akhadha bi yadi, depa pun ambil tangan aku, bawa aku pi ke Baitul Maqdis. Saya terjemah terus. Daripada Madinah tu tuan-tuan, bawa pi Baitul Maqdis dalam mimpi. Nabi sampai-sampai Nabi kenal tempat tu ni Baitul Maqdis. Nabi kata ada satu orang lelaki, Nabi tengok satu tempat, ada satu orang lelaki, dia duduk. Dan satu orang lelaki lagi dia berdiri. Yang berdiri ini di tangan dia ada pisau cakok. Pisau macam sabit tu. Yang tu kan. Dia pegang pisau sabit tu dengan tangan kanan dia, kemudian dia letak di mulut dia, dia tarik pi sampai hatta balagha qafah. Nabi kata dia tarik ni, dia belah ni sampai ke telinga dia, dia belah. Dia ambil pisau cakok tu pula, kemudian dia letak di tangan kiri dia, dia letak di mulut dia belah kiri pula, dia tarik sampai belakang, terbelah. Nabi kata kemudian kedua-duanya kembali bersambung dan dia buat lagi. Duk sakit ni tuan-tuan, bukan belah tu tunjuk saja, duk sakit ni. Rasulullah SAW dia tengok pandangan tu tuan-tuan, pemandangan itu menyakitkan Rasulullah. Tuan-tuan, Nabi terus tanya. Nabi kata, "Ma hadha?" Ni pasal apa ni? Ini siapa? Depa kenapa? Kenapa dia buat begitu? Tiap-tiap kali dia belah mulut kanannya, bersambung balik untuk dia belah pula kali kedua. Dia sendiri buat. Azab kubur tuan-tuan, azab kubur. Jenuh tuan-tuan. Nabi kata hatta taqumas sa'ah. Dia akan buat begitu sehinggalah hari kiamat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang tu baru satu dosa. Kita tengok tuan-tuan. Nabi tanya, "Wahai tuan berdua, dia ni buat dosa apa? Dia ni pasal apa?" Dua-dua orang tadi jawab apa? Intaliq. Jom kita pergi. Tak jawab. Tak jawab. Intaliq. Pergi satu tempat. Tengok di situ ada satu orang lelaki duduk terlentang. Duduk terlentang. Hak ni contoh je tuan-tuan, nak sebut semua azab kubur tak dan. Tambah 3 jam lagi. Nah, larat ke tunggu. Kalau semua azab kubur, saya ambil contoh satu. Ni hadis sahih Bukhari, sebab tu saya ambil contoh ni. Tuan-tuan, laki-laki duduk terlentang. Kemudian ada satu orang laki-laki berdiri, dia pegang batu besar. Fayashdahu bihi ra'sahu, dia hempuk, bukan dia tak, dia hempukkan ke atas kepala laki-laki yang duduk terlentang tadi. Fa iza darabahu, apabila dia hempuk batu tadi, tadahdahal hajar, berkecai-kecai batu tadi. Maksudnya dia hempuk tuan, bukan dia letak pelan-pelan. Pecah kepala kawan tadi, kemudian dikembalikan oleh Allah. Hak laki-laki berdiri tadi ambil lagi batu besar, dia hempuk lagi. Waktu laki-laki yang berdiri tu nak pergi ambil batu, Allah kembalikan ni kepala ni untuk dihempuk kali yang seterusnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dia tengok satu orang budak yang tak ada selipar pun, Nabi bagi selipar, apatah lagi bila Nabi tengok umat dia yang dihempuk macam tu. Nabi dah tak sabar-sabar dah ni, dia nak tanya, dia nak tahu, Nabi nak tahu. Nabi tanya, "Ni pasal apa?" Depa kata intaliq. Dua orang tak sat ni kata jom. Intaliq ni bergerak. Pergi satu tempat ketiga tuan-tuan. Satu rumah api. Kalau tuan-tuan pernah tengok tempat bakar roti orang Arab, ataupun di negara Eropah, kalau tuan-tuan pernah tengok rumah api yang ada dalam rumah mereka, hak mereka duk tok kayu api tu kan, mereka duk tok kayu api tu, dia bawah luas, atas dia kecil. Tempat bakar roti di negara Arab pun macam tu juga. Dia ada lubang, dalam tu penuh dengan api, di tengah-tengah tu dia tak roti. Roti tu tak kena api pun tuan-tuan, tapi terbakar roti, masak daging. Dia panas lah jadi macam tu. Atas dia kecil, bawah dia besar. Nabi sebut macam itulah. Nabi kata kami pun bergerak ke tempat ketiga, ke satu lubang seperti mana ketuhar besar. Atasnya sempit, wa asfalahu wasi'. Nabi kata bawah dia luas. Kemudian dihidupkan api dalam tu. Apabila api tu menyala-nyala, aku melihat orang melambung-lambung di dalam bekas tu. Dan mereka kesemuanya telanjang bulat, lelaki dan perempuan. Melambung-lambung tuan-tuan.
Dan apabila api itu khabat ni dia api itu terpadam sikit, turun orang tadi. Nabi tanya, ni apa dia ni? Kedua para malaikat tadi kata, intaliq, jalan. Tempat yang keempat, mereka sampai satu sungai. Ada satu sungai. Di tengah-tengah sungai itu ada satu orang lelaki, di tepi ada satu orang lelaki. Setiap kali lelaki yang duduk dalam sungai itu nak keluar, lelaki hak duduk di tepi sungai tadi baling batu betul-betul mulut dia, kena mulut dia, pecah mulut dia. Maka dia pergi balik tengah-tengah sungai. Laki-laki tadi pun hak duduk tengah sungai berjalan balik nak keluar daripada sungai tu, hak duduk di tepi ni dia hempuk batu kena mulut, pecah pula mulut tadi. Dia berunduk balik. Mulut tadi kembali elok, dibaling lagi. Nabi tanya, ni pasal apa? Dua orang lelaki tadi kata, intaliq, berjalan, bergerak. Banyak tempat lagi nak tunjuk. Maka mereka pun bergerak sampai ke satu taman yang hijau. Nah, yang ni lega sikit. Nabi kata sampai di satu taman yang sangat indah, cantik taman ni, Raudatin Khadra. Dekat taman itu ada satu pokok yang sangat besar. Nabi kata syajaratin azimah. Tuan-tuan, mimpi para nabi adalah wahyu. Bukan macam mimpi kita noh. Mimpi kita tukar jadi Ultraman lah. Naik langit macam-macam lah. Mimpi para nabi wahyu. Ni mimpi Nabi lah ni, hadis ni. Nabi kata, aku sampai satu taman yang sangat cantik, ada satu pokok yang sangat besar. Di bawah teduhan pokok tadi ada satu orang tua, bersamanya kanak-kanak, ramailah wanita-wanita ramai, kanak-kanak ada orang ramai. Di tepi lelaki tua tadi ada satu orang lelaki dekat dengan pokok tadi. Dia ada api dan dia hidupkan api tadi. Maka mereka pun bawa aku naik atas pokok tadi. Rupanya dalam pokok tadi ada satu rumah yang sangat cantik. Pokok itu tuan-tuan rupa-rupanya adalah satu rumah. Ni desain akhirat, desain syurga. Kita nak buat bila tak tahu. Tuan-tuan tengok tu pokok, tapi bila masuk, rupanya ruang tamu, ada lift, ada eskalator, aircon, bilik air, swimming pool. Desain dia pokok. Subhanallah. Mesti kita tak sabar-sabarnya nak tengok syurga. Allah buat macam mana rumah kita ni. Nabi kata rupanya dalam tu rumah. Nabi kata, aku tak pernah tengok rumah yang lebih cantik daripada rumah tu. Dalam tu ramai orang, kata Nabi. Ada ramai orang, ada pemuda, wanita, kanak-kanak, orang lah, orang ramai. Habis Nabi pun stop. Nabi tak boleh dah. Nabi kata macam ni, hampa bawa berjalan jauh dah ni. Daripada tadi aku tanya, hampa kata berjalan. Lah ni apa dia yang aku tengok semalam, sepanjang tadi. Kedua-dua lelaki yang bawa Rasulullah di dalam mimpinya tu pun kata, wahai Muhammad, adapun yang pertama kamu tengok tadi, yang memegang pisau sabit tadi, dia tarik daripada depan pergi ke belakang, depan pergi ke belakang, itu adalah penipu-penipu di kalangan umatmu. Jaga lelok tuan-tuan, orang hak tak jaga mulut ni. Hak cakap ikut dan panjanglah huraian tu tuan-tuan. Jagalah mulut kita. Jangan kata kat orang, tak boleh apa pun tuan. Jangan kata kat orang, jangan mengumpat orang. Jangan bercakap bohong. Bohong boleh menghancurkan keluarga orang tuan-tuan. Bohong boleh merosakkan program-program yang disusun oleh masjid, boleh rosak dengan pembohongan. Orang lain duk buat bohong, PJK punya duk susun elok dah. Bohong boleh merencatkan usaha dakwah tuan-tuan. Orang lain duk bawa mulut duk bohong, yang kita duk berjuang dakwah ni. Jangan tuan-tuan. Duduk dalam kubur, baru satu dosa, Nabi kata, baru satu dosa, dia duk ambil pisau sabit, dia tarik ke belakang, tarik belah ni pula, darah merambu-rambu turun. Sakit tuan-tuan. Bukan kata yang tu simbolik tak, buat sungguh. Bukan simbolik tuan-tuan. Ingat saya dan kita semua. Kemudian kata dua orang malaikat taksat, wahai Muhammad, adapun yang kedua yang kamu tengok, yang hempakkan kepala dengan batu, relai batu tadi, ambil balik, hempak balik. Hak ni takut tuan-tuan. Mereka yang diberikan ilmu agama. Nampak? Yang diberikan ilmu agama.
tetapi mereka tidak beramal dengannya dan tidak menyampaikannya. Tak sampaikan. Hak ni yang paling takut. Banyak sangat hadis tentang orang-orang agama yang disiksa oleh Allah dalam neraka dan di azab kubur lebih berat daripada orang-orang jahil yang tidak belajar. Sebab orang agama ni dia tahu, tapi dia buat. Ni 4 kumpulan yang Nabi sebut. Nombor 2, kumpulan agama yang dia tahu agama, dia tahu isi Quran, dia tak beramai, dia tidur sama macam orang lain tidur. Nabi sebut dalam hadis ni, fanama anhu bil-lail wa lam ya'mal fihi bin-nahar. Kemudian apa yang kamu tengok wahai Muhammad yang dalam tempat panas tadi ni, macam oven besar tu, yang tu adalah umat kamu yang berzina. Itu orang berzina tuan-tuan, no? Berzina. Tajuk berzina ni kalau ceramah sejam. Tajuk berzina. Betapa zina hari ni tidak mengenal usia, daripada orang 70 sampai budak umur 10 tahun. Berzina. Saya duduk di sekolah-sekolah kan. Duduk dalam masyarakat pula, sat pergi telefon. Ni kawan telefon. Zina menjadi-jadi zaman hari ni tuan. Menjadi-jadi. Ni betapa ramai di kalangan kita ni kemungkinan anak-anak dah berzina, dah tak ada darah dah, tapi mak ayah duduk pergi masjid tak tahu apa. Saya boleh buat main cerita betul kat tuan-tuan. No, 2-3 orang budak sekolah menengah ya, kata 1-2 berzina sekarang ni. Jaga tuan-tuan. Azab kubur dia sebelum azab neraka, lepas duduk dalam satu tempat panas ni bakar sekali. Dan orang yang keempat itu, kata 2 orang lelaki tadi, wahai Muhammad, adalah orang yang makan riba. Lelaki yang kamu tengok di bawah teduhan pokok tadi adalah Ibrahim alaihissalam, wahai Muhammad. Budak-budak yang ramai di sekelilingnya tadi adalah manusia yang beriman. Lelaki yang kamu tengok sedang menyiapkan api tadi adalah Malik, wahai Muhammad. Dia sedang menyiapkan api. Tiap-tiap kali api itu kurang, dia tambahkan api itu. Allah sebut dalam Quran, kullama khabat zidna husa'ira. Sejak daripada Allah cipta neraka dahulu kala, tiap-tiap kali dia terpadam sikit je, Allah akan tambah, bagi dia menyala-nyala lagi. Siapa duk buat benda tu? Malik alaihissalam, malaikat Malik. Dia yang duk tambah. Kullama khabat, tiap-tiap kali api neraka dia nak terpadam, bukan nak terpadam lah, kurang sikit, zidna husa'ira, kami tambah. Habis, ni penutup dia. Ke sebelah dah, habis dah penutup dia. Jadi tuan-tuan, 2 jam kan. Mereka peringat dalam Facebook, ustaz kali ni jangan duk buat sat-sat nah. Amboi. Nak suruh lama-lama ni 2 jam cukup lah. Saya petang ni pula, malam pisik pula. Tuan-tuan sekalian, penutup dia. Selepas roh-roh yang baik masuk ke dalam alam kubur, malaikat pun main tanya. Habis malaikat pun pi dah, dia pun kubur dia pun jadi besar. Tiap-tiap hari dia duduk nampak dah syurga daripada kubur dia. Waktu tu tuan-tuan, rupa-rupanya Nabi sebut roh-roh lain pakat mai. Dia duduk satu alam. Di mana alam tu wallahu alam, tapi dia duduk satu alam. Roh lain mai kat kita. Mai kat kita roh lain pakat tanya, oi hang lah, kenal lah orang kampung kita. Duk pi surau, duk pi masjid sekali duk kenal. Pakak duk lawan tanya ni, anak aku itu aku meninggal duk universiti lagi. Dia sudah menikah, anak 2 dah. Kita ni hak kita hak habis malaikat tanya apa semua ni. Nabi sebut roh para ulama ketika tu kata apa? Nanti saat bagi dia rehat saat. Hak roh lain hak kenal kita lah. Hak tak kenal macam kita di dunia ni lah, tak tegur lah. Yang kenal ni dia pi. Roh para ulama kata nanti sa'da'uhu hatta yastariha min ana'id dunya. Hampa tinggal saat dia baru habis letih dunia tu. Mai alam kita ni duk letih lagi, tunggu saat. Pakak duk lawan tanya, ni mati lagi, mati. Akhirnya depa tanya satu orang, Nabi sebut depa tanya satu orang, fulan bin fulan mati tak lagi? Hak roh yang baru tadi kata mati dah, laqad mat, mati dah. 3 tahun dah mati.
Hak roh-roh lain heran, dia berkata tak lalu pun kot ni, tak mai pun. Tuan-tuan, hak ni jawapan kepada roh-roh kapiak dia himpun tempat lain. Dia tak lalu tempat roh orang-orang baik, dia tak lalu. Tu dia cerita dia. Bila mereka tanya roh baru tadi, ni fulan bin fulan, Haji Mai mati lagi, 3 tahun dah, tak nampak pun. Roh para ulama jawab, laqad zahaba ila ummihil hawiyah. Dia mati dalam keadaan yang tak elok. Habis tuan-tuan, maka rohnya tidak dibawa ke sini, dibawa ke satu tempat penyiksaan. Fabi'sal walid wa bi'satil murdi'ah. Maka seburuk-buruk anaklah dia, dan seburuk-buruk tempat tinggallah tempat yang dia pergi. Jawab roh para orang ulama tadi. Maksudnya dia pergi sana. Roh tadi pergi ke sana. Dia tak lalu tuan-tuan. Kita insya-Allah bila masuk alam roh nanti, kalau kita nampak muka ulama ramai, semua orang bagus-bagus, itu tempat elok lah maknanya. Tempat elok lah. Boleh cari waktu tu nak jumpa siapa, nak jumpa apa. Bahkan kita boleh tanya pada roh yang baru turun tu, ni anak aku, isteri aku nikah lain lagi, contohlah. Laki aku menikah lain lagi, hang meninggal 3 hari dia menikah dah. Aku tahu dah, tu tak ada ngumpat dah tu, saya buat cerita tambah dah tu. Nak tu hadis maudhu' tak ada nah. Tu tak ada hadis nah. Kemudian tuan-tuan, apa nama ni? Habislah takat tu saja. Kemudian Nabi sebut orang yang duduk dalam alam kubur ni sentiasa menunggu-nunggu amal ibadat masuk kepada mereka. Nabi kata bila mati, kesemua jalan-jalan pahala ditutup kecuali 3 pintu saja dibuka. Yang pertamanya kata Rasulullah, sadaqatin jariyah, sedekah jariah. Pasal apa nama dia jariah? Sedekah yang berjalan. Sebab sedekah digandakan oleh Allah 10, 20, 30, 200, 700. Bahkan kata Allah digandakan sehingga adhafin kathirah. Sebab tu nama dia sedekah jariah. Tuan-tuan, sedekah dengan RM5 dengan ikhlas, sedekah dia akan berkembang sampai bila-bila. Syarat dia ikhlas, jujur sedekah kita. Beli Quran tuan-tuan lah, sementara kita masih bernafas. Duit duk ada 30-40 ribu, nak terus pasal apa? Nak bagi ke anak-anak tuan. Tuan-tuan, ada orang sampai juta duit yang dihimpun. Tuan-tuan, sampai juta. Saya cakap ni, ini realiti. Rumahnya dia punya gelut dengan dunia, rumah dengan tanah dengan apa. Pasal apa ni? Duk puluh ni. Dia hidup sederhana je. Untuk anak-anak Ustaz. Tuan-tuan, anak-anak belum tentu menginfakkan duit-duit tadi fi sabilillah, belum tentu. Kalau kita yang faham agama hari ni, kita infakkan fi sabilillah, dia akan jadi sedekah jariah. Nombor 2, ilmu yang bermanfaat. Kita ajak orang baca Quran, kita ajak orang sikit-sikit sebanyak yang kita tahu. Dan yang ketiga, yang paling berharga, awaladin salihin yad'u lah, anak-anak salih yang mendoakan ibu dan ayahnya. Orang boleh tengok tuan-tuan, dia ni pasal apa kubur dia terang sangat. Ini roh-roh baik dia bersembang ni, tengok apa, tengok kubur dia, anak dia duk berdoa tiap-tiap hari. Anak dia 5 orang hafal Quran. Bahkan di padang mahsyar esok, Allah pakaikan ibu ayah yang mempunyai anak-anak yang menghafal Quran dengan mahkota kemuliaan dan juga baju jubah kemuliaan. Berbilion orang melihat, pasal apa ada baju elok, kita tak ada. Maka orang-orang alim pun jawab, anak-anak dia hafal Quran. Anak-anak dia hafal Quran. Kubur dia terang benderang, di padang mahsyar pun Allah muliakan dia. Bukan dia hafal, anak-anak dia hafal. Hak tu nikmat yang paling besar sekali. Kemudian saya rasa sekadar tu dulu. Walaupun ada sikit-sikit lagi, saya rasa cukuplah takat tu untuk perkongsian kita semua. Kalau ada apa-apa kesalahan, minta ditegurkan untuk sama-sama kita betulkan. Yang baik daripada Allah, yang lemah dan kurang daripada diri saya sendiri. Moga-moga kuliah 2 jam kita memberi manfaat, azam baru untuk kita melakukan perubahan, untuk menghadapi satu alam yang pasti kita akan tengok satu hari nanti.
dengan maklumat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, moga-moga boleh mengurangkan ketakutan kita, kerisauan kita ketika mana kita berada pada tempat itu. Yang baik daripada Allah, yang lemah dan kurang di saya sendiri. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una ya Allah. Ajarkan ilmu yang bermanfaat pada kami. Wanfa'na bima 'allamtana. Manfaatkanlah ilmu yang kau curahkan kepada kami. Wazidna ilman wa amalan wa ikhlasan fi hayatina. Tambahkanlah kepada kami ya Allah ilmu, amal, ibadah dan keikhlasan dalam kehidupan kami. Allahumma barik lana fi Ramadan. Berkatilah kehidupan kami dalam bulan Ramadan. Berikanlah taufik dan hidayah kepada kami untuk membanyakkan amal ibadah di dalamnya. Ya Allah, terimakanlah ibadat-ibadat yang kami lakukan dalam bulan Ramadan dengan keikhlasan. Ya Allah, ya Tuhan kami, sekiranya Ramadan yang pada tahun ini adalah yang terakhir untuk kami, maka kau jadikanlah Ramadan ini yang terbaik dalam kehidupan kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.